Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, kawan-kawan. Untuk yang mengenali saya motivator dan kaunselor dan juga ustazah. Jadi saya selalu cerita tentang Quran, tentang ceria ke syurga, juga kaunseling, bercakap tentang poligami, tentang penceraian, macam-macam lah. Tapi hari ini saya divert sikit, saya cerita benda yang jauh daripada bidang saya dan saya tidak menceritakan sebagai pakar ya, cuma berkongsikan saya sebagai pengguna. Kenapa saya kongsikan? Sebab ini adalah alat kesihatan dan alat kebahagiaan, self-made, boleh buat sendiri, yang elok tuan-tuan dan puan-puan gunakan untuk menjadi orang yang lebih sihat, lebih segar dan lebih ceria. Okey, saya dapat mula kena cerita asal usul lah kot. Ini bukan magic ada tangkal apa pelik-pelik dalam bungkus ni. Dalam bungkusan ini ada garam dan batu. Dan bila kita panaskan, nanti saya tunjukkan dan cerita bagaimana untuk panaskan. Tapi nak cerita kegunaan dia. Sahabat saya, seorang yang sangat low profile, partner saya dalam khidmat masyarakat, Puan Miza, dia memperkenalkan ini kepada saya kerana beliau juga adalah perawat saya. Jadi untuk diri saya, terapi tungku batu garam ni digunakan untuk satu, memulihkan pelancaran darah. Yang kedua, untuk mempercepatkan detox, kita keluarkan racun dari badan. Dan yang paling penting, dia adalah terapi rejuvenate. Dia memang akan bagi kesegaran pada kita, akan bagi kecergasan dan akan bagi kita hilang stres dan happy. Dan itulah tema saya kan. Anything that makes you happy becomes a happier Muslim, a better, stronger Muslim. Semua saya kaut. So, tuan-tuan boleh buat sendiri terapi ni. Dan kalau tuan-tuan nak datang untuk belajar, datanglah ke Jitra ke Kedah. Kami sekarang ada sahabat saya, Dr. Fariza, memberikan tempat untuk digunakan. Maknanya kami ada pusat yang akan kami buka, yang dinamakan, namanya panjang tapi yang pendeknya adalah Afiat One Stop Center. Afiat One Stop Center ni boleh nak counselling boleh, nak motivasi boleh, nak belajar Quran boleh, nak belajar hafazan ke tajwid pun boleh, nak obat sakit pinggang pun boleh, nak cari kerjaya hidup pun boleh. It's a really Afiat One Stop Center. Dan antara alat utama yang kita gunakan, the star of the rawatan diri adalah tungku batu garam. Jadi sebelum sahabat boleh datang jumpa kita orang, boleh dah buat di rumah ya. Okey. So nak cerita dia punya kebaikan ke cerita benda dulu? Saya cerita benda lah dulu ya. Okey, ini kejap saya buka boleh tak, sebab ini production yang paling murah ya. Maknanya stand phone pun saya tak ada. Dengan kelebek dengan sebelah tangan. Kalau tak boleh saya kena letak handphone. Okey, ini adalah t-shirt. Ambil t-shirt buruk yang cotton. Jangan ambil nylon, jangan ambil apa. Kejap saya letak. Minta izin letak telefon nak buka. Okey, kita buka ini. Dalamnya ada, okey, di dalamnya ada tara-tara misteri. Ada batu. Batu ni pergi cari dekat batu sungai. Cari batu yang granite yang tak bercampur. Kalau batu granite yang bercampur pasir boleh je, tapi bila bakar dia mudah pecah. Okey, garam ini namanya garam bukit. Ini garam bukit. Garam bukit ni jangan pergi beli dekat Watson ke, jangan beli dekat kedai obat Dia akan jual satu botol kecil tu RM14, RM20. Tetapi beli dekat kedai runcit mana-mana atau boleh order dari sahabat saya. Harganya cuma RM10 sekilo dan anda perlukan lebih kurang 2 kilo. 1 kilo hingga 2 kilo bergantung kepada saiz batu yang anda jumpa kat sungai.
Kalau datang jumpa kami, batu pun boleh order. Tak payah cari kat sungai, kami boleh jualkan. Okey, tapi yang penting adalah sahabat cari batu dan beli garam ini. Kalau nak order dari sahabat saya, nanti saya letak link kat bawah. RM10 1 kilo dan nanti campur post. Kalau datang ke Jitra tak payah post. Okey. So batu ini. Okey. Batu ini, panas lagi ni. Wah, panas. Ni baru saya lepas gunakan. Kita kena ambil yang terendam dalam air, tak boleh ambil yang dekat luar. Bukan ada mistik apa, kat luar tu kena dapur gas, kena api pecah. So yang dah terendam dalam air lama dia kuat lagi. So yang ini kita kena sapu minyak kepada batu. Tujuan supaya batu tu jadi lebih lasak dan tidak pecah. So kalau tak taruh minyak pun boleh, guna je sampai pecah. Saya dah pecah 2-3 batu barulah saya faham. Lepas tu setelah kita lumur minyak, tak kisah minyak apa, minyak masak pun tak apa. Lepas tu kita letak atas dapur gas selama 30 hingga 40 minit bergantung kepada saiz batu. Saya selalu batu saya besar sikit, saya guna 40 minit. Tapi yang ini tadi saya baru dapat batu kecil sikit. 40 minit terbakar kain. So kita sediakan banyak-banyak kain cotton t-shirt lama ni, sebab sebelum anda pakar membalutnya, kain anda akan terbakar banyak kali. Okay, so sapu minyak di batu, kemudian bakar dalam api very low, api sangat low, selama 30 minit hingga 40 minit. Eksperimen lah. Kemudian angkat batu ni, jangan pula angkat dengan tangan atau dengan kain buruk. Anda mesti carilah sudip ke apa, dan jangan angkat satu sudip, gunalah 2 sudip untuk mengangkat batu tu daripada itu ke kain yang dah disediakan dengan garam sebanyak 1 kilo hingga 2 kilo bergantung pada saiz batu. Kemudian nak balut ni yang susah. Nak balut ni, teknik ni saya kena buat video lain. Kita kena balut supaya kain ni jangan kena batu direct. Kita macam bonjokkan kain begini, bonjokkan macam ni. Nantilah video lain dengan ada pembantu kameraman, saya tunjuk bagaimana nak bonjokkan dia. Sekarang pergi cari batu dengan kain je dulu. Lepas tu kita kena garuk-garuk garam tu supaya naik ke atas. Yang penting bila dah dibalut, dia jadi bulat macam tadi, dan atas, bawah, kiri, kanan batu disalut oleh garam. So yang memberi kita terapi ni bukan batu tu. Batu tu sebagai pemanas yang stabil. Tapi yang memberi terapi pada kita adalah garam bukit yang panas. Garam bukit yang panas ni kita letak di kulit kita. Bila kita letak di kulit kita, sebagai temperature lah, termometer kita check. Kita testing dulu dekat tangan. Kalau panas janganlah sampai melepuh ya. Kalau panas, lapiklah dengan 2 lapis, 3 lapis atau 4 lapis kain batik. Kemudian setelah dia sejuk sikit, kita buka supaya panas dia konsisten. Jadi kalau macam saya ni, dah balut ni, t-shirt ni balut lagi. Inilah guna t-shirt buruk Cik Abang. Minta souvenir tu t-shirt buruk Cik Abang guna, sebab sementara nak belajar ni habislah, banyaklah t-shirt yang akan terbakar. Itu letak macam ni. Lepas tu saya balut lagi dengan kain batik, saya balut lagi dengan kain tuala biar tebal. Bila kita gunakan, kita akan peel off the layer one by one, satu-satu. Ataupun kita akan lapik tubuh kita. So kat mana nak letak batu ni? Batu ni kita letak di ikutlah dekat tubuh kita. Kalau kita tak pandai, senang hati je letak je kat mana-mana. Tapi biasanya kita akan letak di keliling perut kita, dekat kawasan rahim. Itu dia punya asas. Kemudian kita letak di bawah tulang belakang kita dan belakang buntut kita tu, dan di tempat-tempat yang diperlukan tu kena belajar lah mengikut keperluan masing-masing. Macam saya, percaya tak, saya banyak kena letak bawah ketiak. Apa boleh buat? Sebab sakit saya di situ. Dan batu ni bila kita bakar dalam 30 minit, boleh tahan dalam sejam setengah. Kalau yang kita bakar 40 minit dengan batu besar, dengan garam besar tu, kadang-kadang boleh tahan sampai 3 jam. Jadi yes, untuk buat terapi ni anda memerlukan masa, anda memerlukan jauh pada anak kecil. Jadi kalau yang anak kecil tu kena
kena minta me time lah daripada family. Suruh husband jaga anak 4 jam, kita buat benda ni. Tapi untuk orang tua-tua macam saya, every time is me time. Boleh lah. Dan janganlah duduk saja kan. Bahasa kita bertungku ni, kita boleh gunakan untuk mendengar Quran. Nak baca Quran satu-satu, tengok tajuk itu susah lah. Tapi boleh mendengar Quran. Saya suka dengar ceramah Nu'man Ali Khan. Counselling pun boleh buat counselling. Saya boleh buat counselling sambil saya bertungku, tak ada masalah. Jadi masa yang kita gunakan sampai terbaring, letak sini letak sana tu, walaupun 3 jam, kita tidak bazirkan 3 jam. Kita boleh gunakan itu untuk menghafal Quran melalui mendengar. Kita boleh dengar kuliah apa semua kan. Kalau orang tak kena sambil tengok cerita Korea, itu rugi. Jangan bertungku sambil tengok cerita Korea atau cerita Cina. Okey, so setakat tu je yang ada. Memang saya nak cerita banyak lagi, nak tunggu kat mana, macam mana, tapi saya tak pandai buat video dia. Jadi kenalah boleh join group yang kami tubuhkan dalam Telegram. Minta kat saya linknya, sebab saya belum publickan link tu, sebab kita nak minta siapa masuk tu bayar yuran sponsorship, sebab kita nak mencari dana untuk kita nak hidupkan Afiat One Stop Center. Dulu saya namakan Pondok Persinggahan. Saya ni rajin tukar nama. Tapi bila saya cakap Pondok Persinggahan, orang tak faham. Jadi sekarang kita cakap Afiat One Stop Center, di mana sahabat boleh datang belajar terapikan diri, macam mana nak menyihatkan diri, jaga pemakanan, jaga kesihatan, jaga terapikan diri, jaga tidur, jaga mandi, jaga cakap, jaga nafas. Kita boleh ajarkan. Dan kemudian boleh juga untuk kaunseling, boleh juga untuk belajar faham Quran, boleh juga untuk belajar hafazan. Datang saja. Kita boleh sambut di bus stand, kita boleh sambut di airport. Walaupun zaman COVID, insya-Allah kalau untuk terapi kita boleh sediakan surat untuk minta boleh rentas negeri. Wallahu alam, cerai ke syurga.